Alhamdulillah kembali semula kita berkuliah pada minggu ini. Setelah minggu sudah tidak ada kuliah sebab seperti dengan cuti Maulidur Rasul. Jadi tuan-tuan dan puan mungkin ada program yang kita hadiri pada minggu sudah. Tanya Alhamdulillah, terutamanya mungkin kita dengar ceramah ataupun dengar kuliah mana-mana ustaz berkenaan dengan Maulidur Rasul. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita kembali semula ke kuliah kita dan mudah-mudahan hari ini kita dapat meneruskan tanda-tanda bacaan yang berikutnya, sebab tanda bacaan ini bukan satu dua, banyak tuan-tuan ada 13 tanda bacaan yang tuan-tuan kena belajar dalam semester ini. Baik, sebelum kita mulakan kelas kita macam biasa, sama-sama lah kita tanda tangan. Kita mulai dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nadhari fima yurdika 'anna. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan puan, 2 minggu sudah sebelum kita bercuti, sempat tak ustaz masuk kepada bab 14 dan tanda bacaan? Sempat tak? Sempat ya, dan puan-puan, tetapi kita hanya baru belajar satu tanda bacaan. InsyaAllah hari ini kalau ada rezeki, puan-puan akan sambung tanda yang kedua dan mungkin tanda yang ketiga ya. Tapi sebelum saya ajar berkenaan tanda bacaan yang pertama pada 2 minggu sudah, ingat tak? Ada ustaz cerita sedikit tentang sejarah bagaimana asal usul ataupun bermulanya tanda-tanda bacaan yang ada dalam Quran kita. Baik, sesiapa yang tak datang tak mengapalah, saya ulang sekarang secara ringkas bagaimana sejarah mulanya tanda-tanda bacaan ini wujud dalam Quran kita pada hari ini. Baik, tuan-tuan dan puan, seperti mana yang sedia maklum bahawa Nabi SAW menerima wahyu daripada malaikat Jibril alaihissalam, melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Selama berapa lama tuan-tuan dan puan Nabi terima wahyu? 23 tahun. Jadi selama itu rupanya Nabi kita belajar lama. Nabi belajar Quran tuan-tuan dan puan, kita kadang belajar baru setahun 2 pun kadang macam bahasa dalam. Ustaz bila nak habis, bila nak habis, tak payah tanya lah berapa bila nak habis. Yang penting sebenarnya kita kena peruntukkan lebih banyak masa daripada itu untuk kita nak mempelajari Al-Quran. Sebagai contoh, Nabi sendiri belajar Quran selama 23 tahun. Dan pada peringkat awal, apabila Nabi terima wahyu, puan-puan, sudah tentu Nabi dengar apa yang dibaca oleh malaikat Jibril dan Nabi menghafalnya. Kemudian Nabi terus menghibahkannya kepada sahabat-sahabat yang lain. Dan puan-puan, seperti mana sedia maklum bahawa Nabi kita adalah ummiyin, iaitu tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca. Tetapi tuan-tuan puan tahu tak, pada ketika Nabi terima wahyu pada peringkat awal, Nabi menceritakan kepada ahli keluarga baginda dan juga para sahabat. Dan ketika itu Al-Quran kebanyakannya dihafal oleh ahli keluarga baginda dan juga para sahabat. Dan puan-puan, rupanya ada di kalangan sahabat yang pandai juga menulis. Antaranya Abdullah bin Mas'ud, antaranya Ubay bin Ka'ab dan sebagainya. Dan ramai lagi lah sahabat-sahabat yang lain. Jadi baginda ada juga meminta kepada para sahabat untuk menyalin apa yang baginda terima daripada malaikat Jibril alaihissalam. Tetapi pada waktu itu al-maklumlah puan-puan, kemudahannya tidak banyak. Jadi ada disalin ataupun ditulis
hanya pada dinding-dinding batu ataupun dinding pada pelepah-pelepah tamar sahaja. Jadi belum formal lagi lah ketika itu. Tapi kebanyakan ayat Quran itu dihafal oleh para sahabat. Sehinggalah Nabi SAW wafat, maka kerajaan Islam diperintah oleh siapa? 4 orang khalifah yang dimulakan dengan siapa? Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Dan puan-puan tahu tak, ketika mereka ini memerintah negara Islam, Nabi dah tak ada dah, Nabi wafat. Puan-puan, ada tak usaha untuk menulis ayat-ayat Quran? Jawapannya ada. Kerana mereka memikirkan pada waktu itu banyak sekali peperangan yang berlaku. Bila banyak peperangan berlaku, puan-puan tahu apa yang terjadi? Ramailah para sahabat yang hafal Quran itu syahid di medan perang. Jadi mereka empat orang khalifah ni duk fikir, kalau macam ni susah kita nanti lama-lama Quran hilang begitu saja. Maka mereka telah pun berusaha, telah mengumpulkan para sahabat yang hafal Quran. Akhirnya mereka berkumpul, mereka buat satu jawatankuasa dan akhirnya berjaya Al-Quran itu dibukukan. Pada zaman bila? Berhasilnya pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Itu sebab hari ini kita nampak ataupun kita dengar tulisan ataupun Quran yang kita pakai ini adalah resam Uthmani, bersempena dengan kejayaan pada zaman Sayyidina Uthman. Al-Quran itu dibukukan dan ditulis. Namun begitu tuan-tuan, secara ringkas, cerita ringkas lah tuan-tuan puan ya. Kalau cerita ini panjang lebar cerita puan. Okey, namun begitu, walaupun berjaya dibukukan Al-Quran itu pada zaman Sayyidina Uthman, ketika itu hanya dipercayai hanya ada 6 hingga 7 jilid ataupun naskah Al-Quran saja, tak banyak puan. Maka satu naskah ni dihantar ke Mekah, satu naskah ni dihantar ke Madinah dan Syam dan sebagainya. Jadi tuan-tuan puan tidak banyaklah ketika itu. Tetapi tuan-tuan tahu tak, walaupun berjaya dibukukan pada waktu zaman Sayyidina Uthman itu, Al-Quran itu belum lagi ada apa-apa tanda. Belum ada apa-apa tanda. Jadi susah tak umat Islam nak baca? Susah juga nak membacanya. Bagi siapa yang dah hafal ayat Quran itu tak ada masalah lah. Tapi bagi orang yang biasa yang ataupun para sahabat yang tidak hafal Al-Quran, maka tuan-tuan jadi sukar untuk mereka nak membaca Al-Quran sebab huruf-huruf ataupun ayat-ayat Quran belum ada tanda-tanda bacaan, baris tak ada, tanda mandi tak ada, tanda sabu tak ada belaka berputar-putar. Kosong begitu sahaja. Jadi sehinggalah berakhirnya zaman khalifah, maknanya 4 orang khalifah ni dah wafat. Sayyidina Abu Bakar tak ada, Umar tak ada, Uthman tak ada, Ali pun tak ada. Maka ketika itulah bermulanya tanda-tanda bacaan wujud, iaitu kata para ulama, rupa-rupanya tanda-tanda bacaan ini wujud melalui 3 fasa. Berapa fasa? 3 fasa. Ustaz keluar ke soalan daripada soalan ni? Jawapannya keluar, tapi tak banyak, sikit je lah Ustaz tanya nanti ya, berkenaan dengan sejarah tanda-tanda bacaan. Jadi kembali kepada apa yang Ustaz sebut tadi, maknanya apabila 4 orang khalifah dah meninggal, dah wafat, yang terakhir adalah khalifah Sayyidina Ali ya, Sayyidina Ali dah wafat, maka kerajaan Islam telah pun diambil alih oleh seorang khalifah, namanya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebut nota ni Ustaz tak tulis kat whiteboard sebab Ustaz dah bagi 2 minggu sudah, betul? Siapa yang tak datang tolong refer nota 2 minggu sudah pada grup WhatsApp ataupun tengok balik siaran di YouTube dalam rakaman yang Ustaz dah ajar pada 2 minggu sudah. Jadi puan-puan, sekali lagi saya ulang ya, maknanya apabila Sayyidina Ali dah wafat, dibunuh ya, Sayyidina Ali dibunuh, tentang perempuan ni wafat dah, meninggal Sayyidina Ali, maka kerajaan Islam telah diperintah oleh seorang khalifah, namanya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan di sinilah disebut sebagai fasa 1. Fasa pertama, bagaimana sejarah wujudnya tanda-tanda bacaan. Dan puan-puan tahu tak, pada zaman Khalifah Muawiyah ni, beliau ini menjalinkan hubungan dengan negara-negara luar, bukannya duduk dalam negara sendiri saja. Dan beliau melihat rakyat ni susah benar nak baca Quran. Ada di kalangannya yang tak kerti, mengangkat-angkat ataupun tersalah bacaan ayat Quran. Maka beliau telah memerintahkan seorang ulama pada waktu itu, namanya siapa? Abul Aswad Ad-Duwali. Sebut Abul Aswad Ad-Duwali. Ada tak nota tu? Nota ni tak ada dalam buku, tapi nota ni ada dekat whiteboard. Jadi sesiapa tak datang tolong rujuk nota kita di whiteboard 2 minggu sudah. Jadi seorang ulama yang bernama siapa? Abul Aswad Ad-Duwali. Inilah orang yang pertama sekali berjaya mewujudkan ataupun mencipta tanda bacaan pada Al-Quran. Dan tanda bacaan yang pertama sekali wujud adalah apa?
Titik tu apa? Ialah tanda bacaan titik tu, tanda bacaan tu titik. Titik tu maksudnya begini perempuan. Perempuan perasan tak huruf-huruf Quran ada yang ada titik, ada yang tak ada. Huruf apa yang ada titik antaranya? Ba, ta, jim, kha, dan sebagainya ya. Jadi perempuan dengan adanya titik, maka dapat dibezakan antara huruf, contohnya ba dengan ta dengan ta. Jadi perempuan, jadi siapakah ulama yang pertama sekali berjaya menghasilkan tanda bacaan? Abul Aswad Ad-Duali. Mungkin keluar dalam periksa. Ini soalan bocor lah tuan perempuan ya. Dan teman-teman perempuan, bila adanya titik-titik ini, maka sedikit sebanyaklah dapat membantu umat Islam pada waktu itu untuk membaca Quran dan mengelakkan daripada salah baca. Dan tuan-tuan perempuan, namun sekadar titik saja tidak cukup tuan-tuan perempuan. Masih ada lagi kesukaran di kalangan umat Islam untuk nak membaca Al-Quran. Maka berakhirlah pemerintahan zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini namanya fasa 1. Kemudian diambil alih kepada fasa yang kedua ataupun pemerintah Khalifah yang kedua, namanya siapa? Abdul Malik bin Marwan, yang telah memerintah negara Islam bermula pada tahun 685 Masihi. Tadi Khalifah Muawiyah memerintah pada tahun 661 Masihi. Kalau Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 685 Masihi. Jadi ketika zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini juga masih ada di kalangan umat Islam yang masih tidak dapat membaca Quran dengan sempurna atas sebab belum ada tanda bacaan yang sempurna. Sekadar di titik aja tuan-tuan. Baris tak ada lagi, satu tak ada lagi. Maka ketika itu jugalah lahir ataupun wujudlah seorang ulama yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf. Sebut? Ini ulama Quran yang lahir ataupun wujud pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Jadi dia ni telah menambah baik apa yang diusahakan oleh Abul Aswad Ad-Duali tadi pada zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi dia telah menambah baik titik-titik yang ada dalam huruf-huruf Al-Quran. Tetapi tuan-tuan, tidak cukup juga. Masih ada lagi masalah di kalangan umat Islam untuk baca Quran. Maka akhirnya beralih kepada fasa yang ketiga. Ini fasa yang terakhir ni, fasa yang ketiga, iaitu kerajaan Islam telah diambil alih oleh Khalifah Abbasiyah. Sebut Khalifah Abbasiyah, yang telah memerintah negara Islam bermula pada tahun 752 Masihi. Dan ketika inilah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, perempuan, lahirlah seorang ulama yang tersohor. Namanya siapa? Imam Khalil bin Ahmad. Beliau inilah ulama yang paling banyak buat tanda bacaan dalam Quran. Dan dipercayai sejarahnya, Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi telah berjaya menghasilkan banyak tanda bacaan. Antaranya bukan sekadar titik, malahan beliau juga menghasilkan mencipta tanda sukun, sabdu, baris dan sebagainya pada ayat-ayat Al-Quran. Jadi dengan ini mudahlah umat Islam nak membaca Al-Quran. Jadi sehinggalah ke hari ini tuan-tuan, dipendekkan cerita, sehingga ke hari ini tanda-tanda bacaan Quran kita dah lengkap ke tak lengkap lagi tu? Dah lengkap, tinggal kita baca je Quran tu, tak payah nak pergi mana-mana tuan-tuan. Datang majlis At-Taqwa, belajar dengan ustaz, belajar dengan ustazah, insya-Allah lama-kelamaan kita akan dapat baca Quran. Tuan-tuan puan, cuba bayangkan, andai katalah tidak wujud Abul Aswad, tidak ada Imam Al-Hajjaj bin Yusuf, tidak ada Imam Khalil bin Ahmad. Cuba bayangkan, kita hari ini baca Quran tanpa baris, tanpa tanda, perempuan boleh ke baca Quran? Hari ini yang ada tanda yang lengkap tu pun ramailah ni orang di luar sini yang merangkak-rangkak baca Quran. Apatah lagi kalau tidak ada apa-apa tanda. Jadi sama-samalah kita bersyukur sebagai umat Rasulullah, sebab hari ini Allah bagi kita nikmat, semua ayat Quran tu lengkap dengan tanda bacaan. Tinggal kita belajar, itu pun ramai juga yang masih tak belajar lagi. Allahu Akbar. Jadi kita doalah mudah-mudahan sahabat handai kita, ahli keluarga kita yang tak belajar lagi macam kita ni, kita doakan mudah-mudahan satu hari nanti mereka belajar, ya. Tak kira lah macam mana cara belajar pun, asalkan mereka belajar, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, itulah sejarah ringkas ya, bagaimana
tanda-tanda bacaan itu wujud melalui 3 fasa. Fasa 1, fasa 2 dan fasa yang ketiga seperti mana yang Ustaz sebut tadi. Cuma nanti kalau keluar dalam exam, Ustaz tanya, siapakah ulama yang pertama sekali menghasilkan tanda bacaan? Abul Aswad Ad-Duali. Jawab gitu tau. Okey. Kalau Ustaz tanya pula, siapakah ulama yang paling banyak mencipta tanda-tanda bacaan? Khalil bin Ahmad. Imam Khalil bin Ahmad. Jadi boleh jawab gitu puan? Boleh, insya-Allah puan-puan. Jangan duk mencari jawapan tu Ustaz dah bagi dah pun ya, tapi bukan dalam buku, lebih kepada dalam nota diwai pun. Alhamdulillah. Okey, saya tak nak banyak cerita tentang sejarah ni. Sebenarnya tujuan kita masuk bab 14 ni tak lain tak bukan kita nak mengkaji sebanyak 13 tanda-tanda bacaan yang wujud dalam Quran yang kita nampak pada hari ini. Bagaimana asal usul dan bagaimana praktikal bacaan ketika nak membaca Quran nanti, insya-Allah. Jadi pada 2 minggu sudah Ustaz dah masuk tanda yang pertama. Namanya tanda apa? Sila buka buku tajuk Ustaz, muka surat 80. Tanda yang pertama sebut sama-sama. Tanda bulat kecil. Itu tanda yang pertama. Tapi sebelum tu lupa pula Ustaz nak tanya. Bapak tahu tak apa makna tanda bacaan? Simbol apa buat? Tanda bacaan simbol yang ada pada Al-Quran. Cuba bayangkan kalau kita pandu kereta dekat luar sana tu, tiba-tiba tak ada papan tanda ataupun tak ada isyarat, tak ada lampu isyarat dan sebagainya, mesti aksiden gitu kan. Jadi puan-puan, begitu jugalah gambarannya dengan apabila membaca Quran, dengan adanya tanda-tanda ataupun simbol-simbol yang ada dalam Quran, menjadikan bacaan Quran kita insya-Allah betul ya, terjaga maknanya. Jadi sekali lagi diulang tadi, sebut nama yang pertama, tandanya tanda bulat kecil. Sebut tanda bulat kecil. Ataupun dalam istilah tajwidnya disebut as-sifril mustadir. Ada tak Ustaz sebut hari itu? Ada. Puan-puan kena ingat tahu as-sifril mustadir. Ustaz, nanti dalam periksa dalam latihan saya nak jawab yang mana? Puan-puan jawab mana yang puan-puan mudah ingat. Mana yang mudah ingat? Tanda bulat kecil ke as-sifril mustadir? Dah agak dah. Tak apalah, tapi kalau puan-puan dengar mana-mana ustaz-ustaz lain mengajar dia sebut as-sifril mustadir, maka puan-puan jangan duk bayangkan benda lain melainkan tanda bulat kecil. Baik, bagaimana bentuknya? Bentuknya bulat penuh. Bulat kecil penuh Tuhan dia macam telur ayam lah, senang cerita. Telur ayam pula. Macam telur penyu ataupun macam bola lah, senang cerita. Bulat kecil ya, dan bulat itu adalah sepenuhnya bulat. Berbeza dengan tanda sukun. Tanda sukun tu tanda apa? Tanda mati. Yang puan-puan selalu jumpa, selalu sebut tu kan. Tanda mati bukan bulat penuh tau. Tanda mati bentuknya C terbalik. Nanti kita sampai kepada tanda tu, nanti kita belajar. Jadi untuk tanda bulat kecil bentuknya bulat penuh. Bulat penuh saiznya kecil ya, seperti bola ya. Dan puan-puan, tanda ini cuba tengok buku tajuk Ustaz. Ustaz tak tulis apa-apa kat whiteboard sebab notanya Ustaz dah bagi dah hari tu ya. Okey, baik. Tengok ni dalam buku tajuk Ustaz. Tanda ini hanya terletak di mana? Di atas semua huruf mad sahaja, iaitu alif waw ya. Maka setiap alif waw ya itu ada gelaran dia. Namanya apa? Alif apa tu? Alif ziyadah. Alif ziyadah. Kalau waw? Kalau ya? Ditanya pula Ustaz, ziyadah tu apa makna? Ziyadah tu maknanya tambahan. Bermakna kalau dijumpa atas alif namanya alif tambahan. Kalau waw, waw tambahan. Kalau di atas ya, ya tambahan. Dan Bapak kena ingat, tanda ini, tanda bulat ni tak ada di bawah tau. Tak ada di bawah, tak ada di tepi. Kalau ada tu salah cetak Quran Bapak. Dia mesti di atas huruf tersebut dan dinamakan dengan istilah tadi lah. Okey, kemudian kata ulama, ia menunjukkan huruf berkenaan adalah huruf tambahan. Bapak baca tak buku tajuk Ustaz Ilham? Ia menunjukkan huruf berkenaan adalah huruf tambahan, tidak perlu dibaca sama ada ketika wasal ataupun waqaf. Persoalannya kenapa ada pada tulisan tidak pada bacaan? Ada tak jawapannya? Kenapa pada tulisan tu ada tapi pada bacaan tak dibaca? Kenapa? Untuk menunjukkan kata jamak, kata himpun tuan. Dalam bahasa Arab disebut sebagai kata jamak. Ya, kata himpun. Jadi gini, sebagai contoh paling senang, ingat tak minggu sudah Ustaz tunjuk, 2 minggu sudah Ustaz tunjukkan contoh yang paling senang. Kalimah qalu, sebut qalu. Qalu selalu tak kita jumpa dalam Quran kan? Perkataan qalu. Di mana di hujung ni ada tanda apa?
Alif ziyadah ataupun bulat kecil lah. Senang cerita bulat kecil, bulat penuh lah macam ni. Bulat kecil. Okey. Puan-puan, kenapa dekat qalu ni ada tanda ni? Sebab nak merujuk kepada kata jamak. Ramai. Qalu tu maknanya apa? Mereka berkata. Mereka ramailah yang berkata. Jadi puan-puan, itu sebab ulama bubuh yang ni. Berbeza dengan kata ini puan. Perkataan qala. Pernah jumpa tak dalam Quran selalu jumpa kan? Qala sebutnya? Qala tak ada pula tanya ni. Sebab ini bukan kata jamak. Apa makna qala? Dia berkata. Dia tu seorang kan? Yang ni ramai, yang ni seorang. Jadi faham tak kenapa tanda ni ada pada tulisan? Nak merujuk kata jamak ataupun ramai pada perkataan tersebut. Ataupun contoh yang lain puan, yang selalu kita jumpa ni. Yang selalu kita jumpa ulaika. Selalu tak kita jumpa dalam Quran kan? Ulaika sebut? Kenapa kena ada tanda ni? Ni, waw ziyadah ni. Kenapa kena ada? Sebab merujuk ramai. Ulaika ni kalau terjemah dalam bahasa kita maksudnya mereka. Mereka seorang ke ramai? Ramai. Jadi secara ringkasnya, simpelnya begitulah kenapa ulama letak tanda bulat kecil ni pada kalimah-kalimah tertentu dalam Quran. Sebab nak merujuk kepada kata jamak. Dan tanda ni banyak tak dalam Quran kita jumpa? Banyaklah. Dan puan-puan kalau nak tengok apa dia punya makna, tengoklah tafsir ataupun tadabburlah kepada ayat tersebut. Okey. Puan-puan contoh yang lain antaranya dalam buku tajuk ustaz. Okey, ready? Antaranya dalam buku tajuk ustaz, perkataan naba'u sebut? Naba'u. Kalaulah keluar soalan ni ustaz tanya, apa nama tanda tu? Jawablah tanda bulat kecil ataupun alif ziyadah pun boleh juga, tak ada masalah ya. Okey, seterusnya yang kedua al-mala'u. Sama jugalah alif ziyadah ataupun bulat kecil. Nombor 3 malaihi. Apa tanda bacaannya? Ya ziyadah, pandai. Bi aidin sebut? Bi aidin. Apa tanda bacaannya? Ya ziyadah juga, pandai. Seterusnya ulaika. Apa tanda bacaannya? Waw ziyadah. Jadi tuan-tuan, tak semestinya alif ziyadah ada. Dalam Quran rupanya ada waw ziyadah, ada ya ziyadah. Bergantung kepada kalimah yang kita jumpa ya. Okey, seterusnya mi'atun. Apa tanda bacaannya? Alif ziyadah. Li syai'in. Apa tanda bacaannya? Alif ziyadah. Ulu. Apa tanda bacaannya? Waw ziyadah dan alif ziyadah. Minta maaf ustaz cakap kuat ni pasal apa, nak bagi semangat kita belajar tuan-tuan. Kalau saya cakap slow macam ceramah macam kuliah subuh tuan-tuan perempuan, jawabnya perempuan telap nanti. Allahu akbar. Jadi itu sebab tuan-tuan perempuan, tahniahlah tuan-tuan perempuan dapat mengenal apa tanda bacaan yang ada dalam kalimah yang kita jumpa tadi. Dan tuan-tuan, rupa-rupanya kalimah-kalimah tadi yang kita baca ni, dia boleh baca dengan dua keadaan, dua situasi ataupun dua cara. Yang pertama wasal macam tadi lah. Kita baca naba'u, al-mala'u, malaihi, bi'aidin, ulaika, mi'atun, li syai'in, ulu. Itu semuanya kaedah wasal. Maksudnya kita sambungkan bacaan. Boleh tak semua kalimah ni kita wakafkan? Boleh. Macam mana cara nak wakaf? Naba'u jadi apa je? Naba'u jadi apa? Naba' sebut? Ustaz dah ajar 2 minggu sudah cara bacaannya. Sekali lagi diulang. Naba'u kalau wakaf jadi naba'. Lulus. Al-mala'u jadi al-mala' sebut? Tak ada u lagi dia tuan-tuan perempuan. Kata alif ziyadah. Maknanya huruf alif ziyadah tu jangan baca. Tinggallah huruf hamzah dengan waw di bawahnya tu. Antara hamzah dengan waw yang mana kita baca. Sudah tentu kata ulama huruf hamzah. Jadi bila wakaf, hamzah tu dimatikan. Al-mala' sebut? Al-mala'. Muktamad. Malaihi. Kalau wakaf jadi apa? Malaihi. Sekali lagi? Malaihi. Kadang-kadang bacaan tuan-tuan perempuan ni berubah-ubah. Lain buku, lain cara bacaannya. Sebenarnya begini tuan ya. Sampai bila-bila bacaannya, bila wakaf, malaihi. Sebut? Malaihi. Apa tanda bacaan dekat situ? Ya ziyadah. Jadi nanti bila kita baca sama ada wasal atau wakaf, ya ziyadah tu anggaplah tak ada pada bacaan.
Ya, anggaplah tidak ada pada bacaan, tapi perlu ada pada tulisan sebab nak merujuk kepada kata jamak. Ya. Okey, sambung. Bi'aidin. Bila wakaf jadi? Sekali lagi, bila wakaf jadi? Bi'aid. Sebut. Walaupun ya ziyadah tu tak dipakai, tetapi kena ingat sebelum ya ziyadah tu ada ya mati. Maka puan-puan kena jadikan ya mati itu sebagai huruf mad. Maka bila wakaf, ulama pesan bacaannya begini. Bi'aid. Sebut. Mad apa tu? Maklin. Alhamdulillah, ingat lagi maklin. Alhamdulillah. Iyalah ustaz, kan baru semester sudah kami belajar hukum mad. Alhamdulillah. Cuba yang ni pula. Ulaika. Kalau wakaf macam mana? Pandai. Mi'atun. Kalau wakaf jadi? Mi'ah. Gitu aja. Li syai'in. Kalau wakaf jadi? Li syai'. Sebut? Itu namanya maklin. Ya, bila wakaf ya. Dan yang terakhir, ulu. Bila wakaf? Sama je, ulu juga. Inilah tuan-tuan. Nanti bila tuan-tuan baca Quran, andai katalah tuan-tuan tak tahu macam mana nak baca, apa kata tuan-tuan, jangan malu bertanya. Ambil gambar, tanya kat ustaz-ustaz, tolong bacakan kalimah ni ustaz, saya tak tahu nak baca macam mana. Nak baca wasal dengan wakaf. Jadi insya-Allah lambat cepat nanti saya akan jawab. Baru-baru ni 2-3 hari sudah ada pelajar bertanya dengan ustaz, minta ustaz bacakan kalimah mad farah. Dia tak ingat macam mana cara bacaan. Jadi saya tunjukkanlah cara bacaan, saya rakamkan suara saya. Alhamdulillah, dia boleh ikut, dia boleh follow sampai bila-bila insya-Allah. Okey, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, setakat ni ada soalan tak untuk tanda bulat kecil? Sebab ada banyak lagi tanda kita nak kena belajar ni. Ada soalan ke tidak? Kalau tak ada, ustaz nak tanya. Kalau tak ada, dah tahu dah memang tak ada soalan. Kalau tak ada, ustaz nak tanya. Dalam Fatihah ada tak tanda bulat kecil? Puan-puan, ada ke tidak? Yakin? Betul. Tetapkan iman. Tetapkan iman. Memang tak ada dalam Fatihah Ustaz cari. Habis tu ustaz, kalau ustaz minta contoh tanda bulat kecil macam mana kami nak cari? Puan-puan pergi bacalah dalam surah yang panjang. Contohnya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah dan seumpama dengannya. Yang tu banyak tanda bulat kecil puan-puan ya. Jadi nanti dalam periksa, dalam latihan, puan-puan dengar, baca arahan soalan. Kalau ustaz minta alif ziyadah, cari alif ziyadah. Kalau waw ziyadah, waw ziyadah. Tapi kalau ustaz minta tanda bulat kecil, ustaz tak sebut alif ziyadah ke waw ziyadah atau ya ziyadah, maka tuan-tuan boleh letak apa saja tanda. Asalkan nampak tanda bulat kecil pada alif, waw atau ya. Pilih mana-mana huruf. Tapi kan, berdasarkan pengalaman saya belajar mengajar Al-Quran, rupa-rupanya dalam Quran nanti yang paling banyak apa tahu? Alif ziyadah. Yang paling banyak sekali apa je? Alif ziyadah. Tempat kedua, waw ziyadah. Tempat ketiga yang tak berapa banyak, ya ziyadah. Puan-puan pergi tengok dalam Quran ya. Yang senang cari alif ziyadah. Tapi yang susah sikit nak cari ya ziyadah. Yang ketiga tu ya. Okey, tak kisahlah, janji tuan-tuan kenal rupa-rupanya tanda bulat kecil ni banyak dalam Quran, khususnya pada alif, huruf alif dan disebut sebagai alif ziyadah. Dan sekali lagi saya tekankan, apabila jumpa tanda bulat kecil, maka huruf mad itu nak dibaca ke tidak? Tidak dibaca ketika wasal mahu pun wakaf. Itu yang mustahak tuan-tuan kena praktikan bila jumpa nanti insya-Allah. Okey, seterusnya hari ini saya nak masuk tanda yang kedua. Okey, tanda kedua ni belum ada apa-apa nota lagi kan? Saya tak tulis apa-apa di whiteboard. Jadi hari ini kita sambung kepada tanda yang kedua. Baik, tanda yang kedua hari ini disebut sebagai tanda apa tu nombor 2 di bawah tu? Tanda bersambung. Sebut atau wasal. Macam pernah tengok je tanda ni. Puan-puan bukankah kita dah belajar sebelum ni ada satu bab namanya kaedah membaca hamzah wasal. Betul? Jadi saya ulang siaran lagi, tapi kali ini kita tumpukan kepada tanda itu. Okey. Jadi tak apa, kita tulis tajuk dulu. Sekarang ni kita berada pada bab 14. Tanda bacaan. Al-Quran bersama Uthmani. Bersama Uthmani. Okey, jadi kat sini kita sambung dengan tanda yang kedua ya, tanda bersambung atau dalam bahasa tajwidnya wasal.
macam ni lah. Dan tuan-tuan perempuan yang lagi pergi khabar dulu ada belajar jawab apa tahu? Dia kata berudu. Bila pula berudu pula dekat situ. Bukan berudu tu kan. Tetapi kepala huruf sad. Okey, apa nama tanda ni? Tanda bersambung. Dalam bahasa Melayu ni tanda bersambung lah. Dalam bahasa Arabnya tanda wasal ataupun wasal. Wasal tu bersambung maksudnya. Baik tuan-tuan, cuba baca di bawah statementnya. Tanda ini hanya terletak di atas huruf alif sahaja. Okey, Hajar Farah ada pen baru tak? Pen tak apa-apa. Okey, saya tulis di sini ya. Tanda ini hanya terletak di atas huruf alif sahaja. Macam ni lah. Macam ni. Sahaja. Maknanya tanda ni, tanda bulat, tanda bersambung ni tuan, dia tidak ada pada huruf waw, tak ada pada ya. Kalau ada salah cetak Quran tu, dia mesti hanya pada huruf alif sahaja. Maka ia hanya wujud dan dinamakan sebagai apa? Dinamakan sebagai sebut hamzah wasal atau alif wasal. Dia ada nama begini tuan-tuan ya. Ada setengah ulama sebut hamzah wasal, ada setengah ulama sebut alif wasal. Ikutlah mana-mana nama yang tuan-tuan rasa mudah ingat. Tapi dalam kelas ni saya lebih suka tuan-tuan sebut hamzah wasal. Cuba sebut hamzah wasal. Tapi kalau ada ulama sebut alif wasal, sama dah tu. Macam mana rupanya? Huruf alif di atasnya kepala huruf sad. Alhamdulillah. Okey, seterusnya hanya wujud di awal kalimah sahaja. Okey, kita buat statement berikutnya. Hanya wujud di awal kalimah. Contoh macam mana? Contohnya macam mana? Itu dalam buku tak ada contoh. Hanya wujud di awal kalimah. Maksudnya apa? Hanya wujud di awal perkataan sahaja. Contoh? Alhamdulillah. Oh, dah ada dalam buku tadi Ustaz. Contoh yang paling senang nama Allah lah tuan-tuan. Nama Allah. Macam mana nama Allah ejaan? Alif lam lam ha. Macam ni. Nampak tak? Ini namanya satu perkataan. Di awal perkataannya ada apa ni? Hamzah wasal. Pada sebut alif wasal boleh juga, tak ada masalah. Jangan tak ada jawapan sudah dah. Tuan-tuan kena jawab ni namanya hamzah wasal. Nampak tak letaknya di mana tuan? Di awal perkataan. Dan hamzah wasal ni tak ada di tengah tau, tak ada. Di ujung pun tak ada. Yang di, kalau ada di tengah di ujung itu bukan hamzah wasal, itu namanya hamzah qata'. Tapi sekarang ni kita sedang belajar apa ni? Hamzah wasal. Letaknya di mana ni? Di awal kalimah. Ini contoh ni lah. Ataupun contoh yang lain banyak dalam Quran. Macam tuan sebut tadi lah, alhamdu. Kalau sebut perkataan alhamdu, nampak tak? Mesti di awal kalimah saja. Dia tak ada di tengah, tak ada di hujung. Ambil perhatian. Okey. Seterusnya, tengok statement Ustaz ni dalam buku tajwid. Huruf alif perlu ditiadakan atau ditinggalkan dari bacaan ketika wasal, dan hanya dibaca ketika ingin memulakan bacaan padanya. Statement ni dah lama dah Ustaz bagi tahu masa kita belajar dulu dalam kaedah membaca hamzah wasal. Jadi statement yang berikutnya, huruf hamzah wasal ni kata ulama tidak dibaca ketika wasal. Macam mana contohnya? Ni, huruf hamzah wasal tidak dibaca ketika wasal. Tidak dibaca ketika wasal. Contohnya macam mana? Contohnya kalau kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tuan-tuan perempuan, perhatikan kalimah ni. Dalam ayat ini, puan-puan, Bismillahirrahmanirrahim. Sebut. Bismillahirrahmanirrahim.
Wan, ada berapa hamzah wasal dalam ayat ni? Ada 3. Kat mana? Nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Betul? Bapak perasan tak bila kita baca ayat ni, huruf hamzah wasal tidak dibaca ketika wasal. Perasan tak? Sekali lagi kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut. Walaupun di sini ada 3 hamzah wasal, tapi ketiga-tiganya tidak dibaca. Kita tinggalkan dalam bacaan. Tak ada ulama, tak ada imam baca begini. Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Tak ada ulama baca gitu betul. Carilah mana seluruh dunia. Tak ada yang baca begitu. Ini nak menunjukkan bahawa ketika wasal, semua huruf hamzah wasal ini tidak dibaca ataupun ditinggalkan daripada bacaan. Ini contohnya. Setakat dipaham tak ayat ni? Walaupun dah belajar, kadang-kadang lupa apa yang dia dah belajar sebelum ini. Jadi Ustaz ulang balik statement ini untuk sebagai ingatan tuan. Tapi ada satu lagi dah statement ni. Hamzah wasal hanya dibaca ketika bila? Ketika ingin memulakan bacaan padanya sahaja. Contohnya macam mana? Contohnya kat mana? Contohnya surah Al-Fatihah ayat kedua. Surah Fatihah ayat kedua apa bunyinya? Ada? Surah Fatihah ayat kedua apa bunyinya? Alhamdulillahi Rabbil. Okey, mari kita tulis Alhamdu. Ni. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Rabbil Alamin. Bapa nampak tak di sini ada kalimah pertamanya. Ni. Baik, kita maaf tulisan saya tak berapa lawa, tapi insya-Allah boleh baca. Tengok ni. Ini ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perasan tak pada permulaan ayat kedua tu ada kalimah yang berbunyi Alhamdu. Betul? Dan pada Alhamdu tu huruf apa yang mula-mula sekali? Hamzah wasal. Huruf Hamzah? Hamzah wasal. Ini dah, tuan-tuan, saya gariskan dengan merah ni ya. Ini dah ulama kata. Hamzah wasal ikut hanya dibaca ketika ingin memulakan bacaan padanya sahaja. Contohnya macam mana? Ayat, iyalah contoh ayat surah Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Alhamdu tu kebetulan ada hamzah wasal dan kita nak mulakan bacaan pada dia, maka kita kena baca dengan baris di atas Alhamdu. Dan macam mana nak menentukan baris di? Semua ini Ustaz dah ajar dalam kaedah membaca hamzah wasal satu ketika dulu ya. Okey, tuan-tuan puan, ini statement yang penting dalam tanda bersambung atau wasal. Jadi tuan-tuan puan, dalam Quran banyak tak tanda ni nanti? Dalam Quran banyak tak tanda ni? Banyak? Okey, kalau banyak dalam Fatihah dia berapa? Sudah. Puan-puan Ustaz bagi masa 1 minit. Cuba tengok dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah kat mana? Dalam buku tajuk Ustaz, muka surat yang keempat. Muka surat yang keempat, muka surat yang kelima, minta maaf. Muka surat yang kelima, buku tajuk Ustaz ni ada surah Fatihah. Ustaz bagi masa kurang daripada 1 minit. Cuba kira ada berapa tanda bersambung dalam surah Fatihah. Ada berapa? Okey. Tuan-tuan mana tahu keluar dalam periksa, Ustaz tanya. Puan-puan kena tahu jawapan ni lah. Perhatian. Dalam surah Al-Fatihah terdapat 14 tanda bersambung. Betul betul. Cuba kira mana boleh. Betul ke tidak? Betul ya. Alhamdulillah. Memang 14 pun tuan-tuan ya. Ada 14 tanda bersambung atau wasal. Jadi kalau keluar dalam exam ataupun keluar dalam latihan, ada berapakah tanda bersambung dalam surah Fatihah? Jawabnya ada 14. Daripada 14 ni, ni siapa tahu?
daripada 14 tanda bersambung ni, berapa yang kita baca, berapa yang tak dibaca? Yang tidak dibaca ada sebanyak 11 tanda. 11 tempat lah. 11 tempat. Manakala yang dibaca 3. Tolong catat, sebab mana tahu keluar dalam periksa kertas soalan belum buat lagi. Tapi mana dah tahu Ustaz dapat hidayah, Ustaz buat soalan nanti, tiba-tiba Ustaz tanya dalam surah Fatihah ada berapa hamzah wasal. Tuan-tuan jangan kira-kira mencari jawapan. Jawapan tu Ustaz dah bagi ni kat sini. Jadi puan-puan siapa yang datang untunglah, insya-Allah mudah-mudahan. Yang tak datang tu harap-harap dengarlah rakaman YouTube Ustaz mengajar ni, mudah-mudahan puan-puan juga tahu jawapan. Jadi rupa-rupanya tanda bersambung ni banyak dalam Quran. Buktinya dalam Fatihah saja ada berapa belas tanda? Ada 14 tanda bersambung atau wasal. Tetapi kena ingat, yang tidak dibaca berapa? 11. Yang hanya dibaca berapa? 3 sahaja. Jadi puan-puan, inilah benda yang tuan-tuan kena pegang ketika baca surah Al-Fatihah nanti. Rupa-rupanya banyak tak dibaca daripada dibaca, tuan-tuan ya. Dan contoh dalam buku tajuk Ustaz ni ada 3 contoh. Cuba tengok dalam buku tajuk Ustaz. Perkataan Alhamdulillahi. Sebut Alhamdulillahi. Ada berapa hamzah wasal yang kita nampak? Alhamdulillahi. Ada berapa hamzah wasal? 1. Kenapa jadi 4 pula? 2, 3. 1 sajalah tuan-tuan. Alhamdulillah. Dan Ustaz nak tanya, untuk contoh Alhamdulillahi ni, hamzah wasal dibaca ke tak dibaca? Dibaca. Maka ini contoh di bawah tajuk dibaca. Hamzah wasal tu dibaca. Kalau yang ni pula Ihdina, baca ke tidak? Dibaca juga. Alhamdulillah. Kalau yang ni pula Maliki Yaumiddin, contoh dibaca ke tak dibaca? Tak dibaca. Sebab apa? Yaumiddin tu ada hamzah wasal, kita tak baca pun kat situ ya. Jadi tuan-tuan faham tak 3 contoh ni yang Ustaz bagi dalam buku ni? 2 contoh dibaca hamzah wasal, yang 1 contoh ni hamzah wasal tidak dibaca. Setakat ni ada soalan nak tanya? Tak ada. Pelajar senyap ni ada 2 makna, sama ada faham ke tidak, wallahu a'lam. Tapi saya doakan mudah-mudahan faham ya. Sebab tuan-tuan puan, tanda-tanda bacaan ni bukan semuanya susah, ada yang senang juga. Terutamanya tanda bersambung ni saya rasa tidak sukar untuk kita faham. Lagipun puan-puan dah belajar secara detail sebelum ini dalam bab yang di bawah tajuk kaedah membaca hamzah wasal. Okey, setakat ni sudah berapa tanda bacaan? Bersiap sedia sekejap lagi baca Quran. Puan-puan kena jawab soalan Ustaz, apa nama tanda bacaan yang kita jumpa dalam Quran ya, sekejap lagi lah. Okey, satu lagi tanda, yang ketiga last. Ustaz nak tambah satu lagi tanda ya. Namanya yang ketiga ni disebut sebagai tanda bulatan bujur meninggi. Sebut tanda bulatan bujur meninggi. Tanda bulatan ataupun bulat bujur meninggi. Ada setengah kitab ditulis apa tahu? Tanda bulat bujur pun ada. Begitu saja. Ditulis tanda bulat bujur. Tapi saya lebih detail tanda bulatan bujur meninggi. Dan bentuknya macam mana tahu? Kalau tanda bulat kecil yang nombor 1 sebelum ni kita belajar, bentuknya macam telur penuh ataupun macam bola. Yang ni pula bentuknya macam telur ayam. Bentuk telur ayam macam mana tuan-tuan? Bulat penuh dan dia bujur sedikit, betul? Jadi bentuknya begini tuan. Macam ni. Macam ni lah bentuknya, lebih kurang lah. Ya. Jadi tuan-tuan puan, ini adalah namanya tanda bulatan bujur meninggi. Dan disebut dalam istilah tajwidnya apa? Okey, puan-puan nak tahu apa istilah tajwidnya? Kalau sebelum ni tanda bulat kecil dinamakan sebagai as-sifril mustadil. Tapi yang ni disebut as-sifril mustaqil qaim. Tu dia. Tuan-tuan puan, bagilah Ustaz tulis. Nampak macam mana tuan-tuan, itulah namanya. Okey, nanti saya tulis dalam tulisan Jawi. Kat sini saya tulis dalam tulisan itu dulu. As-sifril ya. As-sifril mustaqil qaim. Okey, kalau dalam bahasa dalam Jawi ni as-sifril mustaqil.
qaim. Mustaqil. Qatil ada dua qa kat sini. Ya. Mustaqil al-qaim. As-sifril mustaqil qaim. Itu dia istilah dalam bahasa tajwidnya. Tapi kalau tuan-tuan susah tergeliat nak sebut namanya begitu, tuan-tuan sebut bahasa kita pun tak apa. Tanda bulat bujur meninggi ataupun tanda bulat bujur pun boleh juga, ya. Apapun, mari kita sebut sama-sama. Mana dah tahu ustaz-ustaz kedua satu dia sebut dalam bahasa tajwid, dalam bahasa Arabnya. Maka sekali kita sebut namanya as-sifril mustaqil qaim. Apa maknanya? Tanda bulatan bujur meninggi ataupun tanda bulat bujur di dalam Al-Quran, ya. Baik, tuan-tuan puan, tanda bulat bujur macam mana rupanya tadi? Macam telur ayam, bulat penuh macam telur ayam. Jadi janganlah bulat telur ayam pula perempuan. Ya Allahu Akbar, saya tak sebut pun dalam buku saya ni bulat telur ayam. Dan tak ada saya jumpa dalam mana-mana kitab disebut bulat telur ayam pula. Allah, Ustaz kata gambarannya lebih kurang macam bulatan tu macam telur ayam. Kalau tadi macam telur yang mula-mula tu macam telur penyu, bulat macam tu. Ya, tapi kali ni bulat melonjong sedikit ke atas, ya. Okey, tak apalah. Yang penting sekarang ni nama pendeknya ataupun nama bahasa Melayu kita adalah tanda bulat bujur ataupun tanda bulatan bujur meninggi. Okey, cuba baca statementnya. Tengok. Tanda ini hanya terletak di atas huruf mad adik sahaja. Okey, hanya terletak, ya, saya tulis ni, di atas huruf mad alif sahaja. Maknanya tuan-tuan tak akan jumpa di atas waw, tak akan jumpa di atas ya. Hanya jumpa di atas huruf alif sahaja. Kemudian tidak perlu dibaca ikut ketika wasal dan dibaca ketika wakaf. Okey, baik, statement yang berikutnya kata ulama tidak perlu dibaca ketika wasal tetapi dibaca ketika wakaf. Sama tak kaedahnya dengan tanda yang pertama? Tak sama. Kalau tanda yang pertama wasal ke wakaf ke tidak dibaca. Tapi kalau yang ni lain sikit. Kata ulama tidak perlu dibaca ketika wasal tetapi dibaca ketika wakaf. Baik, tuan-tuan puan, tanda ini tuan-tuan puan, bila kata dibaca ketika wakaf, maka ulama kata dianggap sebagai huruf mad. Ya, dianggap sebagai apa? Huruf mad. Maka alif tadi dianggap sebagai huruf mad. Satu alif nilainya adalah 2 harakat. Berapa harakat puan? 2 harakat. 2 seken lah, 2 harakat, ya. Tapi kan tuan-tuan, apa yang membezakan tanda ini dengan tanda yang mula-mula sekali, yang tanda bulat kecil tu? Jawapannya, tanda ni tak banyak dalam Quran. Ulama sebut dekat situ hanya terdapat 6 kalimah atau ayat sahaja di dalam Al-Quran pada surah-surah tertentu. Ini penting ni, ini penting, perhatian. Hanya terdapat 6 contoh kalimah atau ayat pada surah-surah tertentu. Maknanya hanya surah-surah yang tertentu terpilih saja yang ada tanda bulatan bujur meninggi. Jadi jumlahnya tak banyak, betul. Ada berapa? Ada 6 saja. Kalau kita ingat, kalau kita masih ingat, ayat Quran ada berapa? Ayat Quran ada berapa? 6,236. Banyak tu 6,000 lebih. Sedangkan yang hanya terdapat tanda bulat bujur hanya 6 pada surah tertentu. Apakah 6 tempat dan surah itu? Mari tumpukan perhatian dan saya tunjukkan bagaimana kaedah bacaannya. Yang pertama. Tapi sebelum tu kan, apa tujuan tadi ni ulama letak dalam Quran? Apa tujuannya? Kalau yang mula-mula tadi,
yang sebelum ni kita belajar tanda bulat kecil nak merujuk kepada ramai, jamak, tetapi yang ni ulama nak tunjukkan kepada individu ataupun seseorang. Jadi tanda ini kalau anak cucu tanya, kenapa tanda ini kena ada dalam Quran? Tanda ini perlu ada untuk merujuk kepada individu ataupun seseorang. Maknanya tanda ni berlawanan dengan tanda yang bulat kecil mula-mula sekali kita belajar tu. Tanda bulat kecil untuk ramai, yang ni untuk seorang. Baik, nak tahu betul ke tidak untuk seorang, kita tengok nanti makna ayat yang ada dalam Quran terdapat di tanda ini. Okey. Kita mulakan dengan yang pertama, surah Al-Ahzab ayat 10. Contoh surah Al-Ahzab ayat 10. Apa contoh kalimahnya? Cuba ikut Ustaz. Nampak tak? Ayatnya panjang tu. Ayatnya panjang. Tapi tuan-tuan tengok di hujung ayat. Al-Dhununa. Sebut? Okey, Al-Dhununa. Ya, saya tulis kat sini dulu. Al-Dhununa. Al-Dhununa. Okey. Dan tuan-tuan nampak tak? Dekat Al-Dhununa ni ada tanda bulat bujur. Kemudian selepas Al-Dhununa tu ada tanda bulatan berhias. Ni, ada bulatan berhias. Ni ayat berapa ni? Ayat 10. Macam mana tulis ayat 10? 1 titik. Betul? 1 titik 10 dah tu. Tuan-tuan ya. Nak baca nombor ayat ni kiri ke kanan, bukan kanan ke kiri. Nak baca Quran kanan ke kiri. Jadi nanti kalau tuan-tuan nak bagi contoh yang pertama ni buat macam ni, tapi sebelum tulis Ad-Dhununa ni, tuan-tuan kan ada ayat sebelumnya kan? Tuan-tuan buat dot. Tak payah salin dah. Sebab apa, mungkin masa tak cukup dalam panggilan nanti. Jadi tuan-tuan tulis macam ni cukup lah. Ya? Di surah apa ni? Al-Ahzab ayat 10. Jadi macam mana cara bacaannya? Ada dua cara. Kalau kamu nak berhenti, bacaannya begini, ikut. Al-Dhununa. Aku harapkan ulama suruh buat gitu. Tapi kalau sambung, misalnya tuan-tuan sambung. Tengok ayat dalam buku tajuk Ustaz ni. Kalau sambung dengan ayat berikutnya ada hunalika betuliyal mu'minina. Nampak tak? Hunalika betuliyal mu'minuna. Okey, kalau sambung begini. Kita ambil daripada watadhunnuna billahi dhununa hunalika betuliyal mu'minun. Cuba baca. Mungkin panjang sedikit bacaannya, tapi inilah cara bacaannya. Perasan tak hunalika dhununa tadi? Perasan tak tuan-tuan telah pun membaca dengan pendek? Ya, sekali lagi dengar saya baca ya. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ. Cuba sekat tu je. Perkataan dhununa hunalika, na tu dibaca pendek. Sebab apa kita sambungkan bacaan? Tapi kan agak-agaknya kalau tuan-tuan jumpa ayat ni kan, tuan-tuan baca surah Al-Ahzab, tuan-tuan rasa nak berhenti ke nak sambung? Kalau saya berhenti. Pasal apa? Sebab di hujung ayat Ad-Dhununa tu ada bulatan berias. Biasanya kalau bulatan berias tu kita berhenti. Jadi kalau berhenti macam mana bacaannya tadi saja? Ad-Dhununa. Sebut muharrakatlah bacaannya ketika wakaf. Jadi ini contoh yang pertama tau. Surah Al-Ahzab. Apa kita tengok dulu dan nanti kita akan tengok dia punya maknanya satu persatu. Okey, yang keduanya kita tengok contoh dulu ya. Okey, yang keduanya surah Al-Ahzab ayat berapa tu? 66 dan 67. Ada dua kat situ. Yang kedua surah Al-Ahzab juga ayat 66. Ayat 66 kat mana? Di hujung ayatnya juga, iaitu Ar-Rasul. Dekat sini.
Jika ar-rasulah ni ada tanda bulat bujur. Dan selepasnya ada bulatan berhias. Dan kalau tuan-tuan nak bagi contoh, tuan-tuan buat macam ni je. Tapi sebelum tu jangan lupa bubuh dot. Sebab ada ayat sebelum ni, betul? Jadi kalau tuan-tuan tak nak salin semua ayat tu, tuan-tuan hanya salin kalimah ar-rasulah dan sebelum itu buat dot. Okey, macam mana nak baca? Macam tadi jugalah. Sekarang ni kalau tuan-tuan nak berhenti, bacanya macam mana? Ikut. Ar-rasulah. Bacalah 2 harakat kalau berhenti. Tapi kalau sambung, ar-rasulah wa qalu. Sebut. Nampak tak contoh dalam buku tajuk ustaz tu? Nampak contoh ya? Sekali lagi. Kalau sambung, ar-rasulah wa qalu. Kalau berhenti, ar-rasulah. Tuan-tuan rasa nak berhenti ke nak sambung? Dah agak dah pasal kat situ ada bulatan berhias. Lagi pun ustaz, ar-rasulah tu hujung ayat. Hujung ayat kalau ada bulatan berhias, biasanya kami berhenti. Betul? Jadi tuan-tuan ambil cara yang mudah. Ustaz boleh tak saya buat dua-dua cara? Tak boleh. Pilih salah satu cara saja. Sama ada berhenti atau sambung. Jadi bagi kita orang awam, mana yang senang, berhenti ke sambung? Alhamdulillah. Okey, contoh yang ketiga pula, surah Al-Ahzab ayat 67, As-Sabila. Surah Al-Ahzab. Ni saya tulis balik ni, saya nak tunjukkan cara nak menyalin contoh supaya tuan-tuan nanti tidak menyalin satu ayat. Kalau tuan-tuan satu ayat, tuan-tuan salin tu jenuh. Setengah jam mungkin tak siap lagi. Tuan-tuan nak menyalin satu kan, banyak panjang ayatnya kan. Jadi tuan-tuan saya bagi contoh yang simple ni supaya tuan-tuan boleh menyalin dengan mudah. Al-Ahzab ayat 67. Okey, apa kalimahnya? As-Sabila. Dan dekat sini macam biasa ada tanda bulat bujur dan di ujung ada bulatan berhias merujuk kepada tanda wakaf dekat situ. Maka tuan-tuan, cara bacaannya sama tak macam tadi? Sama je. Okey, kalau kita berhenti macam mana? As-Sabila. Maknanya jika kita berhenti, maknanya dibaca ketika wakaf, maka tuan-tuan kena baca dengan hukuman apa tahu? Kata ulama, mat asli. 2 harakat. Jadi kalau orang tanya mat apa kat ujung, jawab je lah, mat asli. Habis cerita. Boleh sekali lagi ulang? As-Sabila. 2 harakat. Tapi kalau sambung macam mana? Cuba tengok ayat berikutnya. As-Sabila Rabbana atihim. Sambung. As-Sabila Rabbana atihim. Gitulah. Agak-agak tuan-tuan suka sambung tu berhenti. Kalau saya orang awam, saya berhenti tuan-tuan. Kecuali kalau kita qori dan qori'ah. Kalau qori'ah, maka nafas panjang, lagunya ada dan sebagainya, tak ada masalah kalau nak sambung. Tapi macam kita orang awam, saya syorkan kita semua berhentilah pada as-sabila. Itu lebih mudah untuk dipraktikan bacaannya. Okey, tuan-tuan setakat ni sudah berapa contoh? 3 contoh. Okey, contoh yang keempat. Dia semua ada 6 aja tuan-tuan. Contoh yang keempat surah apa tu? Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Ayat berapa? Ayat 38. Kat mana? Kebetulan kali ini surah Al-Kahfi, kalimah yang terdapat tanda bulat bujur adalah di awal ayat. Lakinna, betul? Ni. Lakinna. Jadi tuan-tuan kena salin macam ni. Lakinna, buat bulat bujur. Lepas tu kena salin dot. Ini tak sama dengan 3 contoh di atas. Kalau 3 contoh di atas, dot dulu, baru dia punya kalimah. Tapi kali ini oleh kerana letaknya di awal kalimah, di awal ayat, maka tuan-tuan kena tulis ayatnya dulu. Lepas tu baru buat dot. Tapi kalau rajin nak salin semua, silakan, tak ada masalah. Tapi ayatnya nak kata panjang, tak panjang sangat. Nak kata pendek, tak pendek sangat. Sudah sedar. Okey, kalau tuan-tuan baca surah Al-Kahfi. Okey, cuba dengar saya baca ya. Kita cuba sambungkan ayatnya lakinna dengan huwallahu. Dengar. Lakinna huwallahu
ربي ولا أشرك بربي أحدا. Tuan-tuan, logik tak ataupun boleh tak ada je kalau kita nak berhenti lakinna? Macam tak berapa logik. Pasal apa? Lakinna tu letak di awal ayat. Betul? Tapi kalau nak berhenti juga, Ustaz, saya nak berhenti juga, Ustaz. Boleh? Lakinna. Cuba. Lakinna. Tapi ingat, akhirnya tuan-tuan kena gostan balik juga ayat yang sama. Jadi lebih baik saya rasa tuan-tuan tak payah berhenti pada lakinna. Tuan-tuan teruskan. Tapi pastikan nafas kita panjang ya tuan-tuan. Okey, jadi kalau berhenti, lakinna, dua harakat. Lepas tu gostan balik. Lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Jadi tuan-tuan, untuk ayat yang keempat ataupun contoh yang keempat ini, kalimah ini lebih sesuai dibaca apa? Wasal. Maknanya kat sini saya tambah ya. Saya tulis note kat sini. Kalau surah Al-Ahzab ayat 10 lebih sesuai wakaf. Ayat Al-Ahzab 66 juga sesuai wakaf. Al-Ahzab 67 juga sesuai wakaf. Tapi yang ni sesuai untuk wasal. Memandangkan ayat tu letak di awal, kalimat tu letak di awal ayat. Ya. Jadi ini wakaf, wasal. Okey, setakat ni sudah berapa contoh? 4. Okey, contoh yang kelima sikit lagi buat ya. Contoh yang kelima. Okey, contoh yang kelima. Nanti saya beritahu apa makna kalimah ini tadi. Apa pun kita tengok contoh yang kelima muka surah sebelah tu. Muka surah sebelah. Contoh yang kelima, surah Al-Insan ayat 15. Okey, surah Al-Insan ayat 15. Apa kalimahnya? Qawarira. Qawarira. Tapi kena ingat, dekat qawarira yang pertama itu saja yang ada tanda bulat bujur. Selepas qawarira yang pertama, puan-puan nampak tak ada bulatan berias? Betul? Lepas tu baru kita jumpa qawarira yang kedua. Betul ya? Maknanya dalam dua ayat ni ada dua qawarira. Tapi kena ingat, qawarira yang pertama itu sahaja yang ada tanda bulat bujur. Manakala qawarira yang kedua, yang second tu, sebelah kiri tu, itu namanya tanda bulat kecil yang puan-puan dah belajar sebelum ni dengan ustaz. Mari saya tunjukkan bagaimana cara bacaan. Okey, gini. Andai katalah, maknanya ni tadi tuan-tuan dah salin qawarira ni, jangan lupa ya, mesti ada titik tiga, titik-titik macam ni sebelum perkataan qawarira. Okey, tadi dengar ustaz baca ayat ni. Tuan-tuan nak wakaf ke nak wasal? Wakaf. Okey, kalau wakaf begini. Wa yuqafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Ikut. Qawarira, dan disitulah rupa-rupanya tanda bulat bujur. Dan bila kita berhenti, maka harakatnya berapa? 2. Kalau orang tanya mat apa dia baca tadi tu, jawab dia lah mat asli, 2 harakat. Okey, settle. Maknanya kalau berhenti, itulah caranya tuan-tuan, cara bacaan. Tapi boleh tak kita sambung dengan ayat berikutnya? Boleh kalau ada kemampuan. Dan perempuan, kalau perempuan rajin, orang lelaki lah terutamanya, kalau rajin solat subuh Jumaat, tuan-tuan akan dengar Tok Imam akan baca rakaat kedua surah ini, surah Al-Insan. Ya, ayat ini dimulakan dengan hal ata 'alal insani 'ainun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Jadi sampai ayat 15 ada di kalangan Tok Imam yang baca begini, ada yang baca macam tadi. Kalau baca macam tadi fahamlah kita, maknanya Tok Imam berhenti pada qawarira yang pertama.
Tapi dibenarkan juga untuk baca begini. Andai katalah dia dah baca wa yuqafu alaihim bi aniyatin min fiddah, dia berhenti kat situ, lepas tu dia sambung wa akwabin kanat qawarira qawarir. Boleh berhenti kat situ. Boleh berhenti pada qawarira yang kedua. Tapi kalau kita orang awam ni saya tak galakkan. Sebab apa? Kita ni kadang-kadang tak cukup nafas. Satu lagi, keduanya kita ni asyik berlupa. Kalau Tok Imam pun pasal apa tiap minggu memang Tok Imam baca ayat ni tuan-tuan, tak ada masalah bagi dia. Tapi tuan-tuan sebagai orang awam, tuan-tuan kena tahu ada bacaan yang dibenarkan begitu. Maknanya dia tak nak berhenti pada qawarira yang pertama. Contohnya dia baca wa akwabil kanat qawarira qawarir. Maknanya dia berhenti qawarira yang keberapa? Yang pertama ke yang kedua? Yang kedua. Boleh. Dan kalau ditanya apa pula hukum pada qawarira yang kedua? Tadi ada Ustaz sebut, itu namanya tanda bulat kecil. Dan kalau berhenti tadi mat apa? Qawarir. Mat apa? Mat arid disukun. Iya, betul lah tu jawapannya. Mat arid disukun. Betul, bila berhenti mat arid disukun. Tapi ada juga yang tak jawab tadi tu. Ataupun mat tengah berfikir, mat apa kat ni Ustaz tadi. Itu namanya mat arid disukun kalau berhenti pada qawarira yang kedua. Tapi kalau berhenti pada qawarira yang pertama, mat asli. Tuan-tuan suka berhenti yang pertama ke yang kedua? Dah agak dah. Pasal apa? Ustaz nafas kami pendek, tak mampu panjang. Lagipun kami ni orang awam. Jadi kata ulama dibenarkan untuk berhenti pada qawarira yang pertama. Cuba sekali lagi kita ulang. Start daripada wa yuqafu alaihim. Dengar Ustaz baca. Kita berhenti qawarira yang pertama dah senang puan-puan ya. Jangan pening-pening lah nak berhenti pada qawarira yang kedua. Jadi untuk qawarira yang kedua tu jangan berhenti. Okey, ready? Dengar. Wa yuqafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Puan-puan, kalau dah berhenti jadi terus je lah pada ayat berikutnya. Okey, cuba kita ni baca ayat berikutnya. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Tuan-puan, cara ini paling mudah. Cara ini paling mudah untuk dipraktikkan. Berbanding kalau tuan-tuan menyambungkan qawarira yang pertama kepada qawarira yang kedua. Tapi ada di kalangan Tok Imam yang menyambungkan bacaan qawarira yang pertama kepada qawarira yang kedua dan dia berhenti pada qawarira yang kedua. Ada, ya. Tapi bagi kita orang awam, saya syorkan tuan-tuan ambil kaedah yang pertama tadi yang sahaja berhenti pada qawarira yang pertama, kemudian ambil nafas baru, sambung kepada ayat yang keduanya ataupun qawarira yang keduanya, ya, seperti mana yang sahaja tadi, ya. Okey, setakat ni apapun yang paling mustahab, nampak tak tanda bulat bujur dekat qawarira yang pertama ke kedua? Pertama, tulis itu tanda bulat bujur. Tapi qawarira yang kedua, bapa nampak tak different, perbezaan antara bulat bujur dengan bulat kecil? Nampak? Kalau nampak maknanya mata tuan-tuan sihat, alhamdulillah. Siapa yang tak berapa nampak, saya tak nampak dulu tanda Ustaz macam mana? Maka tuan-tuan pakailah spek mata ataupun pakailah mikroskop tu, tengoklah sendiri kat situ, memang nampak perbezaannya antara bulat bujur dan bulat kecil, ya. Dan puan-puan, ini contoh yang keberapa? 5. Dan yang terakhir contoh yang ke-6. Okey, yang ni ambil perhatian. Perhatian. Contoh yang ke-6, kalimah apa tau? Ana. Kalimah ana, kata ulama, terletak pada beberapa surah yang lain. Okey, tuan-tuan puan-puan, setakat ni
5 contoh yang awal hanya pada surah ini sahaja, tak ada pada surah lain. Ingat tu. Tapi contoh yang ke-6 ni kata ulama apa? Cuba baca. Kalimah ana terletak pada beberapa surah yang lain. Maknanya tuan, kalimah ana ni tak ada pada satu surah aja tau. Dia terletak pada beberapa surah yang lain. Berbanding dengan yang 5 tadi. Yang 5 tadi pada 5 surah itu saja. Tapi yang ni mengata-kata dalam Quran. Contohnya, saya ambil surah Yusuf. Ayat surah Yusuf ayat 90. Ayat 90. Tak ada kat situ, tuan-tuan nak salin-salin kat sini. Ayatnya berbunyi apa? Qala ana Yusuf. Okey, tuan-tuan refer surah ni. Okey, mari kita baca surah Yusuf ayat 90. Qala ana Yusuf. Sebut. Qala ana Yusuf. Okey, sekali lagi saya bagi tahu apa maknanya. Okey, yang penting sekarang tunggu tak kalimah ana. Ada tak ana? Dekat ana mesti ada tanda bulat. Apa nak bulat kecil? Bulat bujur. Tuan-tuan bulat kecil dah habis cerita dah. 2 minggu sudah. Ya. Sekarang ni bulat bujur. Okey, nampak? Yang penting kat situ ada ana. Okey. Seterusnya ada juga pada surah lain. Surah apa tu dalam buku tajuk Ustaz? Ini surah surah Yunus ni kan? Ini surah Yunus. Wala ana abidun. Bukan, ini surah Al-Kafirun. Minta maaf ya. Ini surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ayat 4. Surah Al-Kafirun ayat 4. Wala ana abidun ma ana kat sini. Wala ana abidum ma abadtum. Okey, tuan-tuan puan, tengok ni ayat surah yang biasa kita jumpa. Surah biasa yang kita baca ketika solat Maghrib. Solat Maghrib kita digalakkan baca surah Al-Kafirun bersama dengan surah An-Nas kalau mampulah. Tapi tak wajib sebenarnya. Kalau tuan-tuan nak baca, bacalah tu. Antara surah yang dianjurkan ketika solat Maghrib. Al-Kafirun, An-Nas. Al-Kafirun, An-Nas. Jangan terbalik tuan-tuan. Kena baca Al-Kafirun dulu baru surah An-Nas. An-Nas tu apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Okey, sekarang dalam surah Al-Kafirun tuan-tuan, wala ana abidum ma abadtum. Baca. Jumpa tak sekali lagi kalimah ana? Ini menunjukkan bahawa kalimah ana ni tidak tertakluk pada satu surah saja. Dia ada pada beberapa surah yang lain. Beza tak dengan contoh yang 5 tadi? Beza. Okey. Jadi persoalannya, kenapa perlu ada tanda ini dalam Quran? Okey. Saya tak nak cerita ayat yang susah untuk kita faham. Kita ambil ayat yang paling senang ni. Dua ni, ayat yang paling senang, paling mudah. Tuan-tuan, nampak tak? Qala ana Yusuf. Apa maknanya? Qala, dia berkata, saya adalah Yusuf. Saya itu siapa? Nabi Yusuf lah. Jadi tuan-tuan, Nabi Yusuf ni seorang ke ramai? Seorang, takkan Nabi Yusuf ramai tuan-tuan. Maka itu sebab ulama letakkan tanda bulat bujur pada kalimah ana untuk menunjukkan bahawa merujuk kepada seorang individu namanya Nabi Yusuf alaihi salam. Tuan-tuan, beza tak dengan tanda bulat kecil dulu sebelum ini? Kalau bulat kecil merujuk kepada ramai, yang ini individu, seorang saja. Kemudian yang ini pula macam mana? Wala ana abidum ma abadtum. Cuba baca. Kata Allah suruh Nabi kita membuat pengakuan. Aku, Rasulullah, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Aku tu merujuk kepada Rasulullah. Ana ni merujuk kepada aku lah. Saya, Rasulullah tu, dia buat pengakuan kepada orang-orang kafir tidak menyembah apa yang kamu sembah. Bapak Rasulullah seorang ke ramai? Seorang. Itu sebab diletakkan ada bulat bujur.
Setakat ni okey? Boleh faham? Kemudian kalau dah faham lagi ni, kalau tuan-tuan suka baca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat berapa tadi? Muka surat 91 tadi. Lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Ayat ini menceritakan tentang apa? Tentang cerita dua orang pemuda, seorang beriman, seorang kafir. Ayat ni kata Allah Subhanahu wa taala, lakinna, aku yakin, aku yakin, tetapi aku yakin bahawa Allah lah Tuhanku, yang mana aku tidak mensekutukan dengan sesiapa pun. Maknanya di sini adalah ucapan daripada seorang pemuda, namanya pemuda yang beriman. Dia mengaku bahawa dia yakin bahawa dia tidak menyekutukan Allah itu dengan Tuhan-Tuhan yang lain, dengan benda yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan, lakinna ni merujuk kepada aku, iaitu seorang pemuda yang beriman tadi, ketika dia berhujah dengan sahabatnya yang pemuda yang kafir. Jadi tuan-tuan, panjang cerita ni kalau nak ditafsirkan satu persatu terjemahan ayat ni. Tapi yang paling senang lah daripada 6 contoh yang Ustaz bagi ni, paling senang nak faham yang ni, paling mudah. Kalau tuan tak faham juga, tak tahulah nak cerita macam mana. Jadi kalimah ana ni diadakan tanda bulat bujur untuk merujuk kepada seorang ataupun individu, seseorang yang ada dalam ayat tersebut. Jadi tuan-tuan nampak tak beza tanda bulat bujur dengan tanda bulat kecil yang sebelum ini sudah diajar. Okey, jadi persoalannya, tanda ni banyak ke dalam Quran? Tak banyak, hanya pada 6 surah. Cuma nak kena ingat, kalimah ana ini merata-rata, ataupun ada pada surah-surah yang lain, tidak pada satu surah saja. Kecuali yang 5 tadi hanya pada surah itu sahaja. Jadi kalau dalam periksa, Ustaz tanya bagi satu contoh kalimah yang ada tanda bulat bujur. Apa nak ambil yang mana? Kalau saya ambil yang ni lah tuan-tuan. Ya Allah, ini ambil yang ni tuan-tuan. Tak usah ambil yang payah-payah sana. Ambil yang ni tuan-tuan. Surah Yusuf ataupun Al-Kafirun. Tuan-tuan mampu ke sana ni? Mampulah Ustaz. Sebab apa Ustaz dah bagi jawapan, kami kopi je Ustaz. Allah. Tak mampu kopi, photostat, gunting rampan dalam periksa nanti. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, setakat ini sudah berapa tanda bacaan? Sudah berapa? Apalah duanya? 3. Tanda yang pertama bulat kecil. Tanda yang kedua bersambung ataupun wasal. Tanda yang ketiga dah cukuplah tuan-tuan. Jangan banyak-banyak, nanti kalau banyak-banyak kita overload pula kita ingatkan kita. Allahu Akbar. Tuan-tuan minta maaf tuan-tuan ya, pasal apa kita ni tak boleh belajar banyak-banyak. InsyaAllah minggu depan jangan tak datang. Saya ni sedaya upaya nak habiskan cepat ni tanda bacaan ni, supaya tuan-tuan ada peluang untuk ulang kaji balik semua bab yang lain. Jadi insyaAllah minggu depan jangan tak hadir. Saya akan teruskan dengan tanda yang keempat, kemungkinan masuk tanda yang kelima. Minggu depan 2 tanda. Maknanya sekali belajar 2 tanda. Dan nanti ada latihan yang tuan-tuan perempuan kena buat ya. Okey, tuan-tuan perempuan, setakat ni sudah berapa tanda kita belajar? Sudah 3 tanda. Baik, sebelum saya lupa, balik rumah ada sedikit latihan untuk dibuat di rumah nanti. Tuan-tuan buat muka surat 53 sahaja. Buat muka surat 53 sahaja. Ni buku latihan, mana merun. Muka surat 53, kalau puan-puan boleh carikan saya 2 contoh kalimah atau ayat ringkas bagi setiap tanda yang kita dah belajar. Dah berapa tanda kita belajar? 3 kan? Bulat kecil, tanda wasal dan juga bulat bujur. Setiap satu tanda itu 2 contoh. Saya nak namakan nama surah dan juga nombor ayat yang puan-puan jumpa. Dan kalau boleh, jangan ambil contoh ustaz. Kalau boleh ambil contoh lain. Tapi kalau tak ada pilihan, dengar dulu. Kalau tak ada pilihan, contohnya ustaz, macam tanda yang ketiga tu tak ada pilihan ustaz. Itu je ayat yang ada. Maka puan-puan ambillah mana-mana ayat yang puan-puan berkenan. Ya. Cuma kalau tanda lain macam tanda bulat kecil ni banyak merata dalam Quran, puan-puan boleh cari merata-rata. Tanda bersambung pun merata-rata, banyak tempat surah yang boleh yang terlibat. Tetapi tanda bulat bujur hanya pada surah-surah tertentu sahaja, kebanyakan je lah. Tapi kalau tuan-tuan nak ambil, ustaz saya jumpa surah lain, ada perkataan ana, boleh letak salin dekat sini dan hantar. Kalau boleh hantar buku ni pada minggu depan dah, kalau boleh siap lah. Kalau tak boleh siap, hantarlah 2 minggu akan datang. Tak siap lagi, hantarlah bulan depan. Dan tak siap lagi, hantarlah bila-bila masa yang tuan-tuan rasa boleh hantar. Tak ustaz ya. Ni latihan ni tak boleh tanda sendiri, ustaz kena tanda. Sebab ustaz nak tengok tanda bulatan kecil, tanda bersambung, tanda bulat bujur yang puan-puan tulis dalam buku latihan ini, insyaAllah ya. Okey, mari kita baca Quran. Mari kita soal jawab. Ada ke tidak tanda ketiga-tiga tanda yang kita dah belajar pada hari ini?
Hari ini kita dah start membaca surah An-Nisa. Kita guna jilid 2 ya. Untuk pengetahuan semua para pelajar, kita sudah khatam, sudah tamat bacaan surah Yasin. Jadi tuan-tuan tidak perlu lagi bawa jilid yang ke-8. Start pada hari ini sampailah habis semester ni, tuan-tuan bawa sekadar jilid 2 sahaja. Surah An-Nisa ayat berapa? Ayat 15, 12. Okey, mari kita lihat ayat 12 surah An-Nisa. Kemungkinan besar kita akan jumpa tanda yang pertama dan tanda yang kedua. Tanda yang ketiga ni mungkin wallahu alam, ada kita tengok dah nanti ya, tapi mungkin jarang-jarang ada dalam Quran, sebab tanda ni hanya pada 6 surah yang tertentu sahaja. Okey, tadi ayat 12 dimulakan dengan walakum nisfu ma taraka azwajukum. Betul? Okey, muka surat 40 dan kita masih berada pada juzuk yang keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati pada kalimah yang terakhir tadi. Dengar Ustaz baca. Mimma tarak. Ada bunyi n kat ujung. Sebab apa? Di ujung tu adalah huruf nun. Nun itu bila wakaf jadi mati tuan. Bila mati bunyi nun macam mana? An in un lah dulu yang sahaja. An in un bunyi n. Mesti ada bunyi n. Dengar ya. Mimma tarak. Jadi apa bunyi n tu jangan lama, sebab dia bukan nun satu, dia nun mati. Jangan sampai tarak dua harakat pula kat situ bapa, jangan bunyi gitu ya. Okey, sekali lagi diulang ayat baris yang kedua tadi. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna. Baik, soalan saya yang pertama, apakah tanda bacaan pada kalimah ar-rubu'u? Ar-rubu'u, apakah tanda bacaannya? Bagus tadi belajar. Tanda bersambung ataupun wasal. Pandai. Lulus dapat 2 markah. Sambung lagi. Min ba'di wasiyatin yusina biha. Sambung lagi. Walahunna ar-rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum
mencabar sedikit. Mencabar dari segi apa Ustaz? Dari segi baris dan juga makhraj huruf. Berhati-hati ya, terutamanya bila sebut falahun tengah-tengah tu, falahunna thumunu mimma taraktum. Hati-hati. Cuba betulkan sekali lagi. Mimma taraktum. Huruf kaf tu mesti ada sifat hams. Hams ni maknanya terlepas udara. Tuan-tuan tak boleh baca mimma taraktum macam tu saja. Kurang tepat bacaan ni. Dia kena mimma taraktum. Okey, teruskan. Min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Berhenti kat situ. Puan-puan, jumpa tak lagi hamzah wasal? Tak ada. Yang kita jumpa audain tu lebih kepada hamzah qata'. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukht. Cukup dah. Di hujung tadi perempuan. Okey, tak apa-apa. Kita teruskan pada awim ra'atun. Dengar ya. Awim ra'atun wa lahu akhun aw ukht. Akhun aw ukht. Aw ukht. Tahu tak dekat hujung tu huruf ta? Huruf ta yang mati mesti guna hujung lidah ya. Au ukht. Begitu. Dan ada bunyi desiran dekat. Ada bunyi hams dekat bunyi ta tadi. Terkeluar di udara. Okey, tak apalah. Berhenti kat situ. Kostan balik. Walahu akhun au ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Mencabar juga ya ayat ni ya. Mencabar dari segi makhraj huruf, ada huruf sin, ada huruf ta, hati-hati puan-puan dan juga baris kena jaga ya. Okey, setakat ni belum jumpa lagi ya, tanda bulan kecil maupun tanda bulan bujur dalam bacaan tadi. Sambung. Fa in kanu akthara min dhalika fahum syuraka. Sebab apa? Dekat sini tak ada huruf sin, yang ada huruf ta. Cuba ulang perkataan fitulun. Macam mana nak sebut ta, Ustaz? Ujung lidah kamu keluarkan sikit, tahan pada gigi kacip. Jadilah sebut ta huruf ta. Tengok fitulun. Tak ada bunyi lebuh tu, tak ada perempuan ya. Jadi ujung lidah kita tadi tertahan pada gigi kacip di hadapan, maka itulah makhraj huruf ta. Okey, apakah tanda bacaan pada fith thuluth yang kita dah belajar? Tanda bersambung ataupun wasal lah. Itu yang tanda setakat yang kita dah belajar. Dan tuan-tuan jangan jawab tanda yang kita tak belajar ataupun ustaz tak ajar, jangan jawab lah. Kadang-kadang ada pelajar lain ditanya, lain dijawab. Ustaz tanya fith thuluth, apakah tanda bacaan? Baris satu di bawah, baris satu di depan. Bila masa ustaz tengah ajar baris satu bawah dengan depan. Jadi tuan-tuan yang ustaz tak ajar jangan jawab ya, yang saya ajar saja jawab. Sambung. Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin
dad bukan sad ya. Okey. Cuma saya nak ingatkan, ni jarang-jarang dalam Quran ni kalimah seperti ini. Puan-puan, mudhar tu wajib baca 6 harakat. Sebab ni hukumnya mak lazim. Yang puan-puan dah belajar dengan ustaz dulu, mak lazim kalimi musaqqal. Jadi tengok saya baca. Lepas 6 harakat baru tuan-tuan sebut ra. Tapi ra tu tak boleh sebut dengan lengkap. Ra itu tuan-tuan bayangkan dia mati. Tengok. Mudhar. Cukup ke 6 tu? Dah cukup 6 baru sebut ra. Ingat ya? Tapi ra tu disebut dengan memberatkan sedikit bacaan pada dia. Tengok. Mudhar. Kalau orang tanya mat apa pada dha tadi, jawabnya mat lazim kalimi musaqqal. Wasiyatan min Allah. Wallahu alimun halim. Wallahu alimun halim. Tilka hududullah. Tilka hududullah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. Nampak tak kalimah al-anharu? Al-anharu. Bukankah di situ ada tanda bersambung ataupun wasal? Jadi kebanyakannya tanda bersambung wasal itu tak ada masalah. Tapi setakat ni tak jumpa pula tanda bulat kecil maupun tanda bulat bujur pada ayat yang kita baca. Wa dzalikal fawzul azim. Wa dzalikal fawzul azim. Sambung sebelah sikit lagi. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Berhenti. Wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Alhamdulillah, walaupun tak jumpa tanda bulat bujur maupun tanda bulat kecil, tapi tanda bersambung banyak tak? Banyak sungguh dalam Quran. InsyaAllah akan datang, tuan-tuan akan belajar banyak lagi tanda bacaan yang lain, termasuklah tanda tanwin. Tuan-tuan akan belajar juga tanda tanwin pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan, setiap pada minggu ni dan minggu-minggu berikutnya bawalah Quran jilid yang kedua kita, sampailah kita khatamnya Quran ini, baru kita pindah pada jilid yang lain pula ya. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa latihan yang Ustaz bagi tadi satu muka je. Boleh ke buat insya-Allah ya. Buat di rumah dan cuba hantar pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama. Baik, sama-sama kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi